Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa dhukhrina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan, para guru, para asatidzah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton di Facebook Pejabat Qadi Daerah Kota Tinggi. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan program kita masih lagi dalam pembahasan program tafsir Al-Quran secara online di Facebook Pejabat Qadi Daerah Kota Tinggi siri yang ke-17. Alhamdulillah, kita dah sampai siri yang ke-17 tuan-tuan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama istiqamah di dalam kita berkongsi ilmu, di dalam kita memanfaatkan masa kita yang terluang di rumah ataupun di tempat kerja dan sebagainya. Dan saya doakan tuan-tuan perempuan di mana saja tuan-tuan berada, sama ada di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tengah jalan ataupun di mana sahaja tuan-tuan yang bersama dengan kami, moga-moga kita senantiasa mendapat limpah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan yang baik, husnul khatimah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, jangan lupa tuan-tuan untuk tekan butang like dan tekan butang share. Dan saya mengucapkan waalaikumsalam pada tuan-tuan yang komen di ruangan Facebook. Terima kasih kepada tuan-tuan yang setia, yang sudi bersama-sama dengan kami di program kita pada pagi yang berbahagia ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi pembahasan kita, masih lagi dalam pembahasan tafsir surah Al-Ikhlas. Di mana pada pertemuan sebelum ini tuan-tuan, kita dah masuk pembahasan surah Al-Ikhlas berkenaan dengan pengenalan. Kita dah cerita sedikit berkenaan dengan nama surah Al-Ikhlas. Kenapa surah ini dinamakan sebagai Ikhlas? Tidak dinamakan dengan surah apa, surah As-Samad ke, ataupun surah apa, Kufuwan ke, ataupun surah Lam Yalid ke, tetapi dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Dan kita telah bahas pada pertemuan sebelum ini tuan-tuan, dinamakan surah ini dengan surah Al-Ikhlas kerana memurnikan penyembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia dinamakan juga dengan nama At-Tauhid. Dinamakan juga surah ini dengan surah An-Najah. Dinamakan dengan surah Al-Wilayah, dinamakan dengan surah Al-Asas, At-Tafrid dan At-Tajrid. Ini kita dah kongsi pada pertemuan sebelum ini. Kalau tuan-tuan terlepas pada video tentang pengenalan nama surah Al-Ikhlas ini, maka tuan-tuan boleh tengok pada siri yang lalu ya. Dan kita juga telah berkongsi sedikit berkenaan dengan kelebihan tafsir berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Di mana kelebihan yang kita kongsi ni tuan-tuan berkenaan dengan 1/3 Al-Quran. Kelebihan surah Al-Ikhlas bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Kalau kita nak ukur dan kalau kita berkira tuan-tuan dengan jumlah tersebut, 1/3 Al-Quran dengan jumlah Al-Quran yang 30 juzuk, lebih kurang 10 juzuk Al-Quran.
Satu ganjaran yang sangat besar. Buat kerja ataupun baca surah Al-Ikhlas ni seminit pun tak sampai. Tetapi Allah beri ganjaran pahala kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Jumlah yang sangat banyak. Sekali kita bacakan, kita dah kongsi sebelum ni tuan-tuan. 10 juzuk ni kalau orang biasa baca Quran, 5 jam. 5 jam baru habis. Tetapi pahala 5 jam tu Allah Ta'ala beri kepada kita tuan-tuan hanya dalam bacaan 1 minit. Iaitulah surah Al-Ikhlas. Ini kelebihan kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada yang menonton daripada dekat, daripada jauh. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan semua mendapat limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka hadirin yang dirahmati Allah, hari ini tuan-tuan saya akan sambung lagi berkenaan dengan kelebihan surah Al-Ikhlas. Kalau kita tengok di dalam kitab tafsir Imam Ibn Katsir ini tuan-tuan, rahimahullahu taala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab tafsir Imam Ibn Katsir, beliau mendatangkan riwayat yang sangat banyak tentang kelebihan Qul huwallahu ahad. Dan saya hanya akan berkongsi pada tuan-tuan sebahagiannya sahaja kerana amat banyak, dan saya cuba rangkum tentang kelebihan-kelebihan yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir tuan-tuan dalam penyampaian ringkas saya pada siri-siri hari ini ataupun yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kelebihan seterusnya bagi orang yang suka membaca surah Al-Ikhlas. Sebelum ni kita dah bahas surah Al-Ikhlas bersamaan 1/3. Sekarang kita akan tengok kelebihan surah Al-Ikhlas tuan-tuan bagi orang yang suka membacanya. Hari ini kita akan melihat riwayat daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari ada meriwayatkan sebuah hadis tuan-tuan daripada isteri baginda Nabi SAW, iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di mana di dalam riwayat tersebut, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyatakan ataupun mengkhabarkan bahawasanya Nabi kita SAW pernah mengutus pasukan khas. Ibarat macam penjaga ataupun pengawal di satu kawasan sempadan Madinah. Satu pasukan khas. Dan pasukan khas ini tuan-tuan ditempatkan di satu tempat yang tertentu oleh baginda Nabi SAW. Dan dalam pasukan tersebut ada seorang yang dilantik sebagai pemimpin pasukan. Dan pemimpin pasukan ini tuan-tuan, dia selalu mengimami dan dialah yang mengimami solat ketika mana mereka berada di kamp ataupun di kawasan sempadan tersebut yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang herannya tuan-tuan, apabila dia menjadi imam, setiap kali dia menjadi imam, dia tidak akan pernah meninggalkan surah Qul huwallahu ahad di salah satu rakaatnya. Macam kita lah. Kita ni kan antara surah kegemaran kita surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama biasanya surah Al-Kautsar, Inna A'tayna. Rakaat kedua surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itulah kita dulu, kini and forever. Suka kita baca surah Al-Ikhlas. Kerana apa? Pendek. Dapat pahala baca surah kita ni. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sama macam sahabat ini tuan-tuan. Dia ni setiap kali menjadi imam, dia akan membaca surah Al-Ikhlas di salah satu rakaat. Dan sahabat-sahabat yang jadi makmum di belakang merasa pelik lah, kurang selesa lah. Sebab apa katanya? Nabi kalau solat, Nabi tak pernah pun baca surah Al-Ikhlas tetap macam ni. Nampak tak? Isu Nabi buat tak buat ni tuan-tuan, benda ni, perkara ni dah muncul daripada dulu lagi. Jadi sahabat melihat, sahabat yang jadi imam ini tuan-tuan, dia membaca surah Al-Ikhlas di salah satu rakaatnya. Kalau rakaat pertama dia baca Alam Nashrah, rakaat kedua dia baca Qul huwallahu ahad. Ataupun rakaat pertama dia baca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua dia akan membaca surah Al-Falaq ke ataupun surah An-Nas. Jadi maknanya apa? Sahabat ni tak pernah meninggalkan Al-Ikhlas di dalam salah satu rakaatnya ketika dia menjadi imam. Maka tuan-tuan, sahabat yang menjadi makmum ni, dia agak macam kurang selesa lah.
Kenapa kawan kita ni kalau jadi imam selalu baca surah Al-Ikhlas di salah satu rakaat. Padahal Nabi tak buat macam tu pun. Mereka tuan-tuan dah muncul dah isu. Macam zaman kita sekarang ni lah. Bahawasanya tuan-tuan, kita ni apa yang kita buat kadang-kadang apa yang Nabi tak buat, dah ada nanti satu kelompok yang akan berkata Nabi tak buat pun macam tu. Oh, ini sesat, ini bid'ah, masuk neraka dan sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, makmum-makmum ini dia tidak cerita, tak komplain kepada imam ketika mereka berada di sana. Mereka hanya menjadi makmum yang taat. Setelah pulang tuan-tuan, mereka menceritakan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, peliklah kawan kita ni masa dia jadi imam di tempat sana, di camp sana, setiap kali dia jadi imam, mesti salah satu rakaatnya dia membaca Qul huwallahu ahad. Tak tahu sebab dia apa. Maka Nabi pun berkata, bersabda kepada sahabat itu, pergi jumpa dia, tanya dia, kenapa dia baca surah tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Nabi kita menjaga adab. Tengok sahabat mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, sahabat yang jadi imam tu selalu baca surah Al-Ikhlas. Kenapa Maka Nabi pun berkata, kamu pergi jumpa dia, tanya dia, kenapa dia baca Qul huwallahu ahad di salah satu rakaatnya tiap kali solat. Maka tuan-tuan makmum ni, kawan sahabat ni yang jadi makmum pun jumpa dengan imam tadi tu. Di pasukan tadi tu masa kau jadi, masa dekat camp tu, kenapa kau rajin baca Qul huwallahu ahad? Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, apa jawab sahabat yang jadi imam tersebut? Apa jawapannya? Dia menjawab, kerana di dalamnya disebutkan sifat Allah yang Maha Pemurah. Di dalamnya, di dalam surah Al-Ikhlas disebutkan sifat Allah, Allah yang Maha Pemurah, dan aku suka membacakannya di dalam solatku. Ini kata sahabat ni di dalam surah Al-Ikhlas ada cerita tentang Allah, sifat Allah. Allah Esa, Allah tempat bergantung sekalian makhluk, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan Allah tidak sama pun sesuatu dengan makhluk. Dan ini berbeza dengan apa yang pernah disembah dahulu. Berhala-berhala banyak, bergantung makan kepadanya, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia ada keturunan. Kan kita nanti insya-Allah saya akan cerita tuan-tuan tentang asal muasal penyembahan berhala di atas muka bumi ini. Nanti saya akan cerita insya-Allah pada siri yang akan datang. Dan berhala tuan-tuan sama sifatnya dengan makhluk-makhluk yang lain. Ada muka, ada tangan, ada kaki, ada tinggi, ada rendah, ada bentuk. Sedangkan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ikhlas ini luar biasa. Maka jawab sahabat yang menjadi imam itu, saya suka dengan surah Al-Ikhlas ini dan saya baca di dalam solat. Maka makmum ni lepas dia dengar kawan yang jadi imam tu jawab macam tu tuan-tuan, mereka pun patah balik berjumpa dengan Nabi SAW. Dia sampaikan kepada Nabi yang macam tu, ya Rasulullah, dia suka baca surah tu dalam solat. Mari kita lihat tuan-tuan apa jawapan Nabi kita. Setelah mendengar jawapan daripada makmum yang mengadu itu, Nabi pun menjawab, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Tengok ya, Nabi kita tak jawab, oh tu bid'ah, saya tak buat, kenapa dia buat? Kenapa dia buat apa yang saya tak buat? Bid'ah sesat masuk neraka. Tidak. Nabi kita tuan-tuan menyatakan, akhbiruhu, sampaikanlah padanya, annallaha ta'ala yuhibbu. Kalaulah dia cinta dengan surah Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala juga cinta padanya. Luar biasa tuan-tuan. Kita ni sekarang memang rajin selalu baca surah Qul huwallahu ahad. Kita baca di dalam solat. Mungkin kita baca tuan-tuan kerana ringkas, kerana ia pendek, mudah dan cepat habis. Tetapi tuan-tuan, kalaulah kita menambahkan sedikit pada bacaan kita itu ataupun perulangan kita di dalam solat itu dengan cinta kita pada Allah Ta'ala,
nescaya tuan-tuan Allah Ta'ala akan membalas kecintaan kita pada surah tersebut. Cinta kita pada surah Qul Huwallahu Ahad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mencintai orang yang mencintai surah tersebut. Masya Allah, luar biasa ya tuan-tuan ya. Itu yang boleh kita kongsi. Yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, hadis yang lebih kurang juga. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di sini tuan-tuan, riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini tuan-tuan kalau ingat Sayyidina Anas ni tuan-tuan merupakan seorang kanak-kanak yang mana Nabi masa mula sampai di Madinah, seorang ibu datang bawa budak kecil. Seorang ibu datang, "Ya Rasulullah, saya tak ada harta nak beri kepada tuan. Ya Rasulullah, saya tak ada rumah nak beri pada tuan." Sebab Nabi baru sampai hijrah kan. "Ya Rasulullah, kami tak ada binatang ternak nak beri kepada tuan. Yang saya ada ya Rasulullah hanya anak kecil ni ya Rasulullah. Namanya Anas. Maka ambillah dia ya Rasulullah, jadikanlah dia sebagai yang berkhidmat kepada kamu. Berkhidmat untuk ambil air ke, berkhidmat untuk masak ke, Anas ni boleh diharap." Ketika itu tuan-tuan, umur sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik ini, Anas kecil ini, umurnya 10 tahun. Nabi kita kan berada di Madinah 10 tahun. Seketika Nabi kita wafat, umur Sayyidina Anas bin Malik umurnya 20 tahun. Muda ke tua tuan-tuan? Muda. Kerana Nabi kita tuan-tuan bukan bersahabat dengan yang dah berumur sahaja, tidak. Nabi kita menjadi ataupun mencari pelapis-pelapis di kalangan para sahabat yang muda-muda. Sayyidina Anas bin Malik tuan-tuan meriwayatkan bahawasanya berlaku di Masjid Quba. Tuan-tuan masih ingat kan Masjid Quba? Yang dah pergi haji, yang dah pergi umrah, kita dah pernah dengar dah. Ataupun kita ni yang dah biasa dengar sejarah, kita tahu apa itu Masjid Quba. Masjid Quba ni kan masjid yang pertama kali yang Nabi bina. Di Masjid Quba ni tuan-tuan, ada seorang imam yang dilantik oleh orang kampung. Bacaannya sedap, orangnya hebat. Cuma herannya, imam ini setiap kali dia menjadi imam, dia tidak akan meninggalkan surah Al-Ikhlas di setiap kali dia membaca surah. Dia ibarat macam baca 2 surah lah. Lepas dia baca Fatihah, waladdallin, amin. Lepas dia baca surah, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Habis surah Alam Nashrah tuan-tuan, dia akan baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis baca kufuwan ahad, surah Al-Ikhlas, barulah dia rokok. Baru dia rokok. Maknanya setelah baca surah Fatihah tuan-tuan, dia akan baca surah 2 kali. Salah satu surah itu mesti Qul huwallahu ahad. Kalau ikutkan sahabat ni lagi teruk daripada sahabat yang pertama tadi tu. Sahabat yang pertama tadi hanya membaca salah satu dari rakaatnya sahaja. Sedangkan sahabat ini tuan-tuan, satu rakaat tu setiap kali baca surah, dia akan baca 2 surah. Lepas baca Fatihah, dia akan baca Wadduha. Lepas baca Wadduha, dia akan baca Qul huwallah, baru rokok. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua dia akan buat balik macam tu. Itu sembahyang maghrib, sembahyang isyak sama, sembahyang subuh sama. Zuhur, asar mungkin sama juga. Maka hadirin yang dirahmati Allah, makmum yang menjadi makmum pada imam itu tuan-tuan, mereka komplain pada imam. Kalau makmum kat Masjid Quba ni berani, dia komplain. Imam, kenapa baca 2 surah? Cukup baca 1 surah je. Kan Nabi baca 1 surah je. Kenapa baca 2 surah? Apa jawab imam tersebut? Wahai kaum makmum sekalian, saya ni suka dengan surah Al-Ikhlas. Dan inilah gaya saya dan saya punya cara kalau saya jadi imam. Dan kalau kamu ingin saya jadi imam,
Kalau kamu ingin saya jadi imam, maka inilah cara saya. Tapi kalau kamu tak nak saya jadi imam, maka bolehlah cari imam yang lain. Sedangkan kata para makmum, tuan-tuan, yang paling layak jadi imam kat situ memang dia je lah. Dia je lah bacaannya paling betul, mungkin suaranya juga sedap, mungkin peribadinya, perilakunya baik, cuma kebiasaan dia hanya membaca 2 surah lepas baca Fatihah, dan salah satu surahnya mesti Qul huwallahu ahad. Jadi makmum ni pun terpaksalah jadi makmum biasa. Nak komplain kan imam merajuk, tak ada orang jadi imam. Macam sekarang ni kan tuan-tuan ya, imam-imam gitu banyak kena komplain lah. Imam baca surah pendek, makmum komplain. Apalah imam, setakat baca Qul huwallahu inna a'taina, aku pun boleh jadi imam. Sekarang ni imam baca pendek-pendek kena komplain. Dapat imam Al-Hafiz baca panjang-panjang. Paling pendek dia baca tu surah Wal Fajri ataupun surah An-Naba. Panjang-panjang sikit Al-Waqi'ah. Makmum komplain juga. Iya apalah imam, baca surah panjang-panjang, tak tahu ke makmum ni semua dah sakit lutut. Sekarang ni tuan-tuan, kesian imam-imam kita. Baca surah pendek, makmum komplain. Baca surah panjang, makmum komplain. Habis, nak apa? Tak payah baca surah, lagi kena komplain. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maknanya apa? Nak memuaskan hati semua orang memang kita takkan mampu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, satu hari tuan-tuan Nabi pun berkunjung ke Quba. Bila sampai di Quba tuan-tuan, kebetulan lah kata makmum-makmum ni, Nabi kita datang. Jom kita mengadu kepada Nabi tentang imam kita. Sama macam kita ni tuan-tuan. Imam kita ada masalah, kadi pun datang, maka makmum pun komplain lah, ngadulah dengan kadi, tuan qadi. Jadi tuan-tuan hadirin dan dirahmati Allah, makmum-makmum ni pun jumpa dengan Nabi SAW. Dan para makmum ni cerita kepada Nabi tentang perangai imamnya yang suka membaca 2 surah. Maka Nabi kata panggil imam itu. Bila dipanggil imam itu tuan-tuan di depan baginda Nabi SAW, mari kita tengok respon Nabi. Nabi marah ke? Kenapa kamu buat ni? Bid'ah, sesat, masuk neraka. Tidak. Nabi kita tuan-tuan bersabda apa? Mengapa kamu tidak mengikut apa yang dicadangkan oleh sahabat-sahabat kamu untuk baca 1 surah je? Kenapa nak kena baca dengan Qul huwallahu ahad? Apa jawapan dia tuan-tuan? Ya Rasulullah, inni uhibbu. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya cinta dengan surah Al-Ikhlas ini ya Rasulullah. Inni uhibbuha. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya cinta dengan surah Qul huwallahu ahad. Maka apa jawapan Nabi kita tuan-tuan? Imam itu jawab pendek je. Ya Rasulullah, saya memang suka dengan surah Al-Ikhlas ni. Maka Nabi kita jawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kamu suka, kamu cinta dengan surah Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Masya-Allah ya. Jadi sinilah, ini antara alasan tuan-tuan untuk kita mencintai surah-surah tertentu tidak menjadi halangan. Ada di kalangan kita mungkin suka dengan surah Wattini Wazzaitun. Kerana apa? Mungkin dia penjual minyak zaitun. Ada orang mungkin dia suka dengan surah Al-Zalzalah. Kerana surah Al-Zalzalah ini tuan-tuan disebutkan oleh baginda Nabi SAW kelebihannya bersamaan 1/2 Al-Quran. 1/2. Itu surah Al-Zalzalah. 1/2 Al-Quran ni ibarat lebih kurang 15 juzuk. Sekali kita baca surah Al-Zalzalah dapat pahala 15 juzuk. Separuh Quran Nabi kita sebut. 2 kali kita baca surah Al-Zalzalah tuan-tuan bersamaan dengan kita mendapat pahala khatam Al-Quran. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini beberapa kelebihan ataupun kelebihan yang kedua surah Al-Ikhlas. Dan sikit lagi tuan-tuan, saya ingin berkongsi lagi satu kelebihan surah Al-Ikhlas yang boleh kita amalkan dan yang boleh kita jadikan pedoman ataupun kita bacalah tiap-tiap hari.
Moga-moga dengan cinta kita dengan surah Al-Ikhlas ini akan menjadikan kita dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tuan-tuan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini tuan-tuan hadis yang baik menurut Imam Ahmad. Dan tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Di dalam riwayat ini tuan-tuan, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada Muaz bin Anas An-Juhani daripada ayahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda tuan-tuan, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marratin banallahu lahu qasran fil jannah." Ini kita tengok. Nabi bersabda apa? Man qara'a, siapa yang membaca. Man qara'a, siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai habis. Asyra marratin, 10 kali. Siapa yang apa? Yang membaca surah qul huwallahu ahad sampai habis 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bina baginya sebuah istana di dalam syurga. Luar biasa tuan-tuan. 10 kali kita baca qul huwallahu ahad, Allah taala bina bagi kita istana di dalam syurga. Setelah mendengar Nabi bersabda sedemikian, Saidina Umar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, idzan naktasiru, bagaimana pula kalau kita lagi banyak baca qul huwallahu ahad?" Maka Nabi kita menjawab, "Allahu aktsar wa Allahu awsa wa atyab." Ketahuilah, kalau kamu baca lebih daripada 100 kali ataupun lebih baca daripada 10 kali, kamu nak baca banyak, maka ketahuilah Allah Maha luas dalam segala pemberian. Jadi tuan-tuan, kita di dunia nak dapat istana mungkin mustahil lah. Kalau macam orang macam saya ni lah tuan-tuan ya, orang yang kerdil, kita ni yalah pendapatan bau berapa yalah, apa pun alhamdulillah syukur ni kita main kira-kira lah Kita ni tuan-tuan dengan pendapatan yang macam ni, dengan kemampuan kita yang macam ni, terbayang, jangankan nak bina istana yang besar tuan-tuan, yang indah mahligai besar, nak cari duit 1 juta pun susah tuan-tuan. Ni contoh lah contoh. Kita nak cari duit 1 juta pun susah. 100,000 pun demam kita. Apatah lagi nak bina istana di dalam, apatah lagi nak bina istana di dunia. Belum, itu baru istana, belum isinya, belum kenderaannya, belum segala perlengkapannya. Sudah tentu tuan-tuan akan memakan modal yang berjuta-juta. Dekat dunia ni kita nak bina istana memang, saya tengok diri saya memang takkan mampu. Tetapi tuan-tuan, Allah tidak mengecilkan orang-orang yang beriman. Allah tidak merendahkan kita orang-orang yang bertakwa. Nabi kita bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad asyra marratin hatta yakhtimaha asyra marratin." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai habis 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bina baginya istana di dalam syurga. Hari ini kita baca qul huwallahu ahad 10 kali, 1 istana. Besok kita baca qul huwallahu ahad 10 kali, 2 istana. Lusa kita baca qul huwallahu ahad 10 kali, 3 istana. Banyak tuan-tuan. Maknanya apa? Kalaulah kita baca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah dah letak istana di dalam syurga atas nama kita. Maknanya apa? Maknanya kita ini dijamin oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana rumah dah ada. Kita ni kalau rumah dah ada, kita akan balik semula ke rumah tersebut. Kita ni kalau dah ada rumah, kita akan balik rumah tersebut. Begitulah kalau kita baca qul huwallahu ahad tuan-tuan,
10 kali satu istana Allah kurniakan pada kita, maka pendek kata nanti insya-Allah kita akan balik semula ke rumah ataupun istana kita. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dipermudahkan urusan kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua cinta dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Dan moga-moga dengan cinta kita dengan surah Qul Huwallahu Ahad ini akan menyebabkan Allah juga cinta kepada kita dan memasukkan kita ke dalam syurganya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ini perkongsian tentang kelebihan surah Al-Ikhlas, siri yang kedua. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan akan datang, siri yang ketiga bagi surah Al-Ikhlas ini, saya akan cerita tentang asbabun nuzul. Ini minggu depan ni menarik sedikit ya, sebab saya akan cerita sedikit sejarah. Di mana Nabi kita tuan-tuan ditanya oleh orang Quraisy dan ditanya oleh orang Yahudi. Sehingga menyebabkan pertanyaan itu turunnya surah Al-Ikhlas. Dan di dalam cerita asbabun nuzul ini tuan-tuan, saya akan cerita tentang awal mula penyembahan berhala di atas muka bumi ini. Zaman siapa berlaku penyembahan berhala tersebut? Zaman siapa? Dan apa nama berhala tersebut? Adakah ada di dalam Al-Quran? Maka insya-Allah kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Moga-moga tuan-tuan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan saya juga tuan-tuan agar istiqamah kita dalam perkongsian ilmu, dan sekiranya ada perkara-perkara baik tuan-tuan bolehlah tulis di ruangan komen ataupun message lah kepada admin, dan sekiranya ada kekurangan ataupun kelemahan dalam penyampaian saya tuan-tuan, maka bolehlah tuan PM tepi. PM tepi. Mudah insya-Allah saya terbuka kepada tuan-tuan yang menonton. Ada salah silap saya dalam penyampaian, moga-moga dapat diberi tambah baik, diberi cadangan yang baik untuk kita memantapkan lagi program kita yang tiap-tiap minggu kita adakan. Insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon ampun dan maaf yang baik datang daripada Allah. Segala kekurangan dan kelemahan daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.